Hai, kita jumpa lagi. Ini adalah bahagian yang kedua yang mana saya akan terangkanlah sedikit lebih kepada teknikal untuk buat kempen SEO. Okay, so macam yang saya cakap tadi, anda kena ada pemilihan keyword yang bagus, okay, keyword yang berkualiti. So apakah keyword yang berkualiti? Biasanya keyword yang berkualiti ni keyword yang boleh menghasilkan jualan, okay, ataupun kalau tak hasilkan jualan pun at least dia boleh hasilkan lead ataupun database. So dengan database kita boleh follow up kemudian. Alright. So, keyword yang berkualiti, yang paling berkualiti ialah keyword yang ada nama produk. Okay, nama produk. Okay, ataupun nama brand. And then keyword yang desperate, ataupun keyword yang ada unsur-unsur macam dia bermasalah. Contohnya macam cara nak hilangkan rambut gugur, cara nak kurangkan jerawat, okay, cara nak elakkan rambut kusam, cara nak elakkan jerawat batu. Okay, semua itulah keyword-keyword yang bermasalah. Tapi kalau anda pilih macam cara untuk melukis, dia just nak tahu melukis, dia bukan satu masalah yang besar lah. Biasanya dia akan cari solution macam kat YouTube. Itu cara nak melukis. Okay, kalau produk anda tu kain batik, katalah kalau anda jual kain batik, anda kenalah target keyword yang ada perkataan kain batik. Sebagai contoh, kat Google ni katalah saya search kain batik. Okay, so kat sini pun anda boleh nampak dah keyword yang biasa orang search dekat Google ialah kain batik Terengganu. Okay, kain batik Terengganu, kain batik viral, kain batik sarung, kain batik lepas, kain batik Sarawak. Ini antara keyword-keyword yang orang search. So kat sini pun anda boleh nampak dah permintaan dekat Google based on keyword. Dari sini pun, katalah kalau saya nak masuk niche jual batik, bisnes batik ni, saya akan try jual kain batik yang ada suggestion dekat Google sebab saya tahu ada demand. Okay, so nombor satu kat sini ialah kain batik Terengganu. Ni antara yang orang search dekat Google. Okay, so kalau tengok kat bawah ni, dia punya result sampai page 6. Okay, adakah persaingan dia tinggi? Okay, jawapannya ialah tak, bagi saya ini tidak terlalu tinggi sebab keyword dia tidak banyak orang target. Tapi kalau saya search saja kain batik, ini adalah keyword yang terlalu general, which is dia sangat kita tak tahu orang search kain batik ni just nak tengok saja ataupun dia just nak tahu rupa dia. Okay, tapi kalau dia search kain batik Terengganu ni, daripada 10 orang, maybe 5 ke 7 orang dia akan membeli. Dia ada perasaan nak membelilah. Okay, so kat sini kalau saya search kain batik Terengganu, anda boleh nampak kat sini ada Facebook, ada Shopee, ada Lazada, ada batik Terengganu.nursihat. Ini antara yang gunakan WordPress lah. Okay, lepas tu ada yang ni dinko.my ni. Yang ni mereka gunakan blog. Okay, mereka menggunakan blog untuk rank dekat Google. Okay, yang ni dia kedai. Okay, so keyword kain batik Terengganu ni dia tidaklah terlalu tinggi persaingan. Okay, saya masukkan apa benda atas ni, saya lupalah nama dia apa. Tapi bila saya buat macam ni, okay, nampak tak koma 2 kecil kat atas ni. Kalau saya search macam ni, lepas tu daripada 500 result tadi dia jadi 71,000. Maksudnya keyword ni memang sangat-sangat rendah dari segi persaingan. Jadi anda boleh gunakan keyword macam ni untuk target ranking untuk first page. Okay, tak perlu bayar untuk iklan. Alright, okay. So, macam ni kita nak tahu jumlah carian ni berapa. Okay, so anda kena install satu, anda kena gunakan Google Chrome. Lepas tu anda kena install yang nama dia keyword server. Okay, keyword server macam ni. Anda Google saja, lepas tu anda pergi dekat first result dia. Okay, lepas tu add to Chrome. Dia bukan software, dia extension, Google extension. Okay, so bila dah install, kalau anda search kain batik
Terengganu ni, dia akan keluar result setiap bulan average. Lebih kurang ada 720 orang yang search setiap bulan dekat Google, iaitu kain batik Terengganu. Okay, kalau kain batik saja dia keluar berapa? Sebulan 3,600. Okay, ini agak tinggilah, tapi keyword ni terlalu general. Okay, kalau saya type keyword kain batik Indonesia sebulan lebih kurang 260 carian, which is tidaklah terlalu tinggi. Okay, apa lagi? Keyword kain batik Kelantan. Kain batik Kelantan 210. Okay, keyword dia tak tinggi carian, tapi ini adalah keyword-keyword yang berkualiti. Macam saya punya keyword Yudo promo code ni, sebulan lebih kurang 390. Okay, so ini adalah data yang diberikan oleh keyword server. Ini tidaklah tepat, tapi boleh digunakan sebagai indikator lah untuk kita memilih keyword. Okay, so kalau saya search apa lagi, ubat kurus. Okay, ubat kurus sebulan carian tak keluar. Ubat kurus tak keluar. So maybe dia ada masalah sikit. Cara nak hilangkan perut buncit. Okay, so keyword server ni kadang-kadang dia jam. So bila jam ni maybe sebab saya dah banyak sangat search, dia dah tak keluar data dia. Okay, apa lagi? Cara senaman hilangkan perut. Okay, senaman hilangkan perut buncit 210 carian. So anda kena pilihlah keyword-keyword yang anda rasa sesuai dengan anda punya produk. Okay, kalau macam ni senaman hilangkan perut buncit ni, jangan gunakanlah kalau anda jual jangan pakai keyword ni kalau anda jual ubat kurus, sebab dia nak tahu senaman hilangkan dia nak bersenam, bukan nak beli produk. Okay, so dekat bahagian kanan ni anda boleh nampak senaman kempiskan perut, cara kempiskan perut, senaman perut. Ini antara keyword-keyword yang disuggest oleh keyword server, yang keyword-keyword yang berkaitan lah. Okay, anda boleh nampak kat sini dia punya jumlah carian juga setiap bulan. Okay, so apa yang anda perlu buat ialah anda kena pilih lah keyword. So masukkan dalam notepad. So setiap keyword ni anda perlu buat satu artikel. Okay, kena buat satu artikel, satu keyword, supaya anda boleh tahu nanti dekat mana anda punya blog tu, supaya mudahlah untuk anda track. Okay, nak track tu anda mudah. Okay, so saya akan stop dekat bahagian keyword ni dahulu. So anda kena cuba dulu cari keyword yang berkaitan dengan anda punya produk, anda punya servis. Okay, letak dalam satu notepad. Lepas tu anda buat artikel untuk keyword-keyword tersebut. Okay, untuk video seterusnya saya akan terangkanlah pula macam mana nak optimize menggunakan plugin Yoast SEO ni. Okay, so first kali of course anda kena ada tools yang saya bagi tahu kat sini. Anda kena ada WordPress, anda kena ada Yoast SEO dan juga Woptimize. Okay, so install WordPress. Okay, untuk WordPress anda boleh tengok kat YouTube lah cara nak install WordPress. Tapi kalau let's say kalau anda perlukan servis install WordPress, anda boleh PM saya kat Facebook lah. PM saya kat Facebook. Saya akan cuba tanya dekat saya punya partner tu, kalau dia boleh installkan, kita akan bagi harga lah. Tapi basically install WordPress ni sangat-sangat mudah. Anda perlu domain, perlu hosting, lepas tu just install. Tak sampai setengah jam boleh siap. Cuma anda kena pilih lah hosting yang okey sikit, supaya tidak berlaku sebarang masalah yang tak diingini pada masa akan datang. Okay, hosting yang bagus setahun at least harga dia mestilah RM300 ke atas. Okay, kalau bawah 300 bukannya tak bagus, cuma risau dia akan sangkut. Tapi kalau anda rasa yakin untuk permulaan, tak ada bajet, bolehlah cuba dulu hosting yang murah-murah. Ada hosting murah serendah 100 setengah setahun pun ada. Cuma kalau trafik banyak sangat, nanti maybe dia akan sangkut. Tapi untuk permulaan, anda cubalah dulu mana yang ikut bajet anda. Let's say kalau nanti nak upgrade, boleh upgrade kemudian. Okay, so untuk next video saya akan tunjukkanlah cara nak optimize
content menggunakan Yoast SEO ni. Okay, kita jumpa untuk bahagian yang ketiga. Okay, bye-bye.